الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ورضي الله تعالى عن أصحابه ومن اقتدى بآثارهم إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا رب يسر ولا تعسر رب تمن تمن بالخير أما بعد. Apa khabar semua yang sihat? Alhamdulillah tuan-tuan semua kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala yang dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat sama kita berhimpun bagi menyambung pengajian kita insyaAllah. Saya lagi muka surat 20. Saya tak habis lagi 2 manaqib. Pada sesi yang terakhir, kita dah bercerita mengenai manaqib Ma'ruf Al-Qarhi. InsyaAllah kita akan masuk pada manaqib yang berikutnya murid dia, Bishrul Hafi. Kan Bishrul Hafi, afwan. Manaqib yang lain iaitu Bishrul bin Harith Al-Hafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Jadi salah seorang tokoh sufi yang terawal ataupun yang terkemuka selepas Ahlul Bait alaihimussalam adalah seumpama Imam Bishr bin Harith Al-Hafi ataupun lebih dikenali dalam kitab-kitab sebagai Bishrul Hafi. Hafi ni bukan nama dia tapi gelaran dia. Apa makna Hafi? Hafi maknanya orang yang berkaki ayam ataupun nama gelar Bishr yang berkaki ayam. Nama sebenar dia Bishr bin Harith. Bishr anak Harith. Hafi itu bukan nama dia tapi gelaran dia. Yang dengan itulah dia menjadi popular nama dia. Bishrul Hafi. Bishr yang berkaki ayam. Kata Imam Al-Qushairi dalam risalah dia apa dia? Dia berasal daripada Maruf ataupun Maru. Itu dah syarah dah bagian. Kebanyakan tokoh sufi yang terawal berasal daripada belah-belah Khurasan. Khurasan ni Iran ataupun belah-belah stan-stan itulah. Murf ataupun Maru. Kemudian beliau berpindah ke Baghdad dan meninggal di sana pada tahun 227 Hijriah. Pada tahun 227 Hijriah. Sebab dia bertaubat tuan-tuan ada beberapa qaul. Bishrul Hafi ni ma'ruf dalam sebanyak kebahagian kitab. Dia asal dia adalah orang yang kaki enjoy lah bahasa kita. Kaki enjoy, kaki ronggeng ke apa benda ko. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Bishrul Hafi ni di antara sebahagian manaqib sebut dia ni orang kaya. Dia ni orang kaya pembesar lah. Dan dia ni pekerjaan dia 2. Goma minam, tahu minam? Goma minum arak. Lepas tu yang kedua dia suka berdansa dengan ataupun berdancing lah bahasa kita lama-lama kan. Berdancing dengan jariah. Hamba-hamba perempuan. Okey. Versi yang pertama ni agak masyhur tapi tak semasyhur versi yang kedua. Tidak sebut. Versi yang pertama dikatakan suatu hari dia sedang berfoya-foya dengan para jariah dia. Jariah dia berjoget apa benda apa semua. Jadi dia pun melayan sambil minum arak. Kemudian datang satu orang minta sedekah ke ataupun orang yang berpakaian lusuh lah datang ke rumah Bishrul Hafi ni. Ataupun istana lah. Villa dia ke apa ke. Menunjukkan dia punya ketinggian status dia sebagai seorang pembesar. Jadi yang buka pintu tu adalah salah seorang jariah dia. Jadi jariah dia ni tanya, apa kau nak? Kata. Ada soalan lah nak tanya, kata. Rumah ni siapa? Tuan ni? Orang merdeka ke hamba? Jariah tu dia faham literal. Dia pun golak ngekek, kata. Ngekek tak ada lah tapi dia golak dengar soalan orang tu. Kau usah punya tak botol punya orang, kata. Kau nampak rumah ni bosah berhias megah apa semua. Ni mestilah orang merdeka. Mana ada hamba saya dapat rumah macam ni dah. Jadi orang tu pun dia beredar pergi dan Bishr Hafi pun tanyalah kepada jariah.
gundik ke apa ikutlah. Gundik bahasa kita kan. Jadi Bishu Hafiz tanya siapa kat luar. Dia ngobrol kan ada orang minta sedekah. Apa dia nak? Kata dia tanya soalan rumah ni rumah orang merdeka ke rumah hamba sahaya. Jadi Bishu Hafiz ketika itu dia faham apa yang terus sirat daripada soalan dia. Tiba-tiba waktu tu dia turun hal, maksudnya Sufi turun hal lah. Tiba-tiba dia tersontak dengan soalan tersebut yang menyebabkan dia tiba-tiba terdetik nak bertaubat. Jadi dia terus keluar daripada rumah dia berkaki ayam pergi kerja orang tua tersebut. Sebab itulah dia digolah Bishr yang berkaki ayam. Asal muasal kenapa dia digolah berkaki ayam tersebut. Dia mengajar orang tua tersebut dengan berkaki ayam. Ada yang mengabarkan orang tua tersebut adalah Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Sebahagian riwayat kata Imam Ja'far As-Sadiq lah. Imam Ja'far ni pun kita dah sebut dah dia punya manaqib dia pada sesi yang lepas marin. Adapun sebab yang kedua, ni yang masyhur dan dinukilkan oleh Imam Al-Qushairi dalam risalah dia. Apa dia? Satu hari ada yang mengabarkan dia balik rumah. Nak runtuh kereta. Dia nak balik ke rumah dalam keadaan dia tengah mabuk. Yalah dia enjoy dengan orang. Sehinggalah dia nampak di tengah jalan ada seperuca koteh. Kena tak? Sehelai tak kena dia macam cebisan lah. Cebisan kertas. Yang dekat atas koteh tu ada tulis nama Allah. Sebab disebut kat sini. Annahu asaba fi tariqi kaghilatan maktuban alaiha ismullahi wa ti'atat hal aqdamu. Seperuca kertas yang tertulis atas dia nama Allah dan diinjak-injak oleh orang yang lalu lalang. Mana orang tak sedar lah. Macam kita lah. Pergi jalan dekat mana-mana tompek, sampah sarap mengatur kan. Kita pun pijak je lah. Kita pun mana tahu tak apa benda tulis kat situ kan. Kita anggap benda tu sekadar sampah. Jadi Bishr Hafiz dalam keadaan dia mamai ataupun dia mabuk tu, dia nampak koteh tu. Ada nama Allah. Fa'akhadhaha. Dia ambil. Dia ambil. Kemudian dia bawa ke rumah dan dia wangikan koteh tersebut. Apa sebab? Ada nama Allah. Waja'alaha fi syaqqi ha'itin dan dia letak di dalam celah-celah dinding rumah dia yang merakah ke apa benda. Ada yang kata dia letak di tempat yang mulia. Nama Allah. Fara'a fi ma yaran na'imu ka'anna qailan qala lahu. Sehinggalah dia bermimpi. Dia dengar satu suara, ya Bishr, wahai Bishr, tayyab tasmi, engkau telah mewangikan namaku. Maknanya kau dah memuliakan nama aku. La atyiban nasmaka fid dunya wal akhirah. Nescaya aku akan mewangikan nama engkau di dunia dan di akhirat. Soalan di sini adalah siapa yang bercakap? Soalan ni tricky kan. Kok kita tak cermat, salah jawapan dia. Siapa yang menjawab? Siapa yang bertanya dalam mimpi? Siapa yang bercakap dalam mimpi tu? Kalau kita turut terwajah, kalau ikut konteks cerita, kita akan ngobat Allah Ta'ala yang berfirman. Tapi sebenarnya tuan-tuan, masalah mimpi bertemu Allah Ta'ala ni ada dibahas oleh alim ulama. Soalan yang pertama, ada tak harus seseorang itu bermimpi berjumpa Allah? Atau bermimpi melihat Allah? Ataupun berhubung dengan Allah? Contoh yang macam ni kan? Jumhur ulama mengabarkan harus. Dengan syarat, kita kena faham apa benda. Segala apa yang dilihat dalam mimpi itu bukanlah zat hakikat ataupun kunhi Allah Ta'ala yang sebenar-benar. Kalau kita ngabarkan secara abstrak Allah Ta'ala yang bercakap dengan dia dalam mimpi ni. Tapi tuan-tuan, kalau bersuara, misalan dia, maka ia bukan merujuk kalamullah yang sebenar-benar. Dia hanyalah satu gambaran ataupun misal. Faham makna Sebab apa? Kalamullah tak ada huruf, tak bersuara. Kita ngaji dalam ilmu akidah kan.
Allah Ta'ala tu daripada sudut zat pertama tak ada yang serupa, semisal, setara, setanding, sama dengan dia. Laisa kamithlihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalamullah, walaupun kita ngaji sifat 20 Allah Ta'ala tu sifat dia mutakallimun yang berkata-kata, tapi kalamullah itu tidak berhuruf, tak bersuara. Kalau berhuruf, bersuara itu sifat kalam bagi makhluk. Ya, jadi kita boleh istilahkan di sini adalah apa yang didengar dalam mimpi itu memang dia menyampaikan makna daripada kalamullah tapi bukan hakikat kalamullah. Contoh tuan-tuan. Kita pernah baca, mungkinlah sebahagian kita pernah baca hadis Nabi SAW. Seumpama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Abu Daud, juga Imam Tirmizi, juga sebahagian ashabus sunan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku telah melihat Allah Taala ataupun aku telah melihat Tuhanku fi ahsani suratin, dalam gambaran yang terindah. Surah. Nabi guna tu fi ahsani suratin. Gambaran. Nabi tak ngabar apa rupa yang sebenar-benar. Sebab apa? Apa yang disebut oleh Nabi SAW? Allah Ta'ala tanya kepada Nabi SAW. Hadisnya sahih, tuan. Ya Muhammad, atadri fima takhtasimul mala'ul a'la. Kau tahu tak apa yang diperselisihi oleh para malaikat di langit? Jawab Nabi SAW, la ya Rab, aku tak tahu. Wahai Tuhan. Nabi sebut, ni kita terjemah daripada sudut bahasa. Bukan kita tamsilkan merujuk pada makna hakikat. Nabi sebut apa? Secara dataran bahasa. Dan Allah Ta'ala meletakkan telapak tangannya di antara dua belikatku. Kok kita baca literal macam tu, Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada tapak tangan, betul lah apa yang dia pegang dek Wahabi apa semua tu. Hati-hati tuan. Laisa kamitslihi syai'. Kan kita dah sebut Nabi tengok gambaran, misal nanti kita akan sebut apa Allah Ta'ala meletakkan kaf, maknanya kalau bahasa telapak tangan lah, tapi bukan maknanya Allah Ta'ala ada telapak tangan. Gambaran tu, surah tu, di antara dua belikat Nabi SAW. Fa'alimtu ilmal awwalina wal akhirin. Maka aku mengetahui segala ilmu yang terdahulu dan yang akan datang. Kemudian Allah Ta'ala tanya lagi soalan yang sama dan barulah Rasulullah dapat menjawab. Benda tu berlaku di dalam mimpi. Soalan, adakah apa yang Nabi tengok tu merujuk kepada kunhi zat Allah Ta'ala yang sebenar-benar? Apa yang ditengok oleh Rasulullah dalam mimpi itu, apa yang Allah Ta'ala firmankan, apa yang Allah Ta'ala buat pada Rasulullah tu, adakah itu merujuk kepada kunhi zat Allah Ta'ala yang sebenar-benar? Jawapannya tidak. Dia hanyalah satu rupa ataupun gambaran, tamsilan yang ditajallikan oleh Allah Ta'ala sebagai satu medium perhubungan kepada Nabi SAW dalam situasi tersebut. Ada ke sandaran ni? Ada. Dalam hadis riwayat Ahmad, tuan-tuan, ataupun sebagian ashabus sunan. Kalau ahli syurga nak masuk syurga, ahli neraka nak masuk dalam neraka, Allah Ta'ala tajallikan kepada sekalian manusia pada ketika itu seekor kibas. Tahu kibas? Kan kipas? Kibas ataupun kibash. Apa makna? Kambing. Bahasa kita kambing lah. Kan? Tapi kambingnya pun ada macam-macam saiz. Lain saiz, lain nama, walaupun genetik sama-sama kambing. Biasa kita faham kambing dia kecil je. Tapi kalau kibas, dia godang, dia tough. Yang disembelih oleh Nabi Ibrahim tu kambing ke kibas? Kambing ke kibas, tuan? Kibas. Ustaz, macam mana rupa kibas? Google lah. Tak ada daya nak bawa sini tuan. Jadi didatangkan kepada manusia seekor kibas. Kemudian terdengar satu suara daripada langit. Apa dia? Inilah dia maut. Inilah dia maut. Lantas dititahkan supaya kibas itu disembelih. Kemudian secara mafhum dia merujuk apa dia?
setiap ahli, makna ahli syurga ataupun ahli neraka, mulalah pada ketika itu hidup kekal abadi. Apa sebab? Tak ada lagi kematian. Soalan dia, adakah maut hakikat dia rupa kibas tu? Ataupun kibas tu hanya tamsilan, ataupun gambaran, ataupun kiasan bagi maut? Faham makna tuan? Kibas yang disembelih tu, adakah itu sebenar-benar hakikat zat bagi maut ataupun kematian, atau sekadar tamsilan ataupun kiasan bagi kematian? Dia hanya satu tamsilan. Begitulah apa yang dilihat oleh Rasulullah ataupun para awliya, ataupun mereka yang mendakwa mereka berhubung atau melihat Allah dalam mimpi. Apa yang dilihat, apa yang didongah bukan hakikat Allah tapi tamsilan bagi mengibaratkan apa yang hendak disampaikan oleh Allah. Itu saja. Sama ke hakikat dengan tamsilan? Sama ke hakikat dengan tamsilan? Tak sama. Hakikat tu memang yang sebenar-benar, tapi tamsilan dia sekadar mengibaratkan apa yang hakikat. Begitulah. Jadi apa yang didongah oleh Bishrul Hafi bukanlah kalamullah yang sebenar-benar. Dia hanya tamsilan ataupun medium bagi mengibaratkan kalamullah tersebut kepada Bishrul Hafi. Adakah ni makna Bishrul Hafi jadi Nabi sebab dia bukan lamah Allah Ta'ala? Mustahil. Sebab cerita ni pun berlaku lepas zaman Nabi SAW. Dia samalah macam mimpi jumpa Rasulullah, tuan-tuan. Mimpi jumpa Rasulullah sama ada. Nabi datang tu sekadar memberi nasihat, khabar gembira, bagi amaran ataupun teguran, ataupun wirid-wirid dan amalan-amalan sampingan. Boleh tak kita kata Nabi datang semalam dia ngabarkan tak payah semayang isyak dah, ataupun semayang isyak jamak qasar dengan maghrib, tak payah buat tamam lagi dah, boleh ke? Tak boleh, sebab benda tu dah qat'i. Mustahil Nabi SAW menyuruh kepada benda yang sudah maklum, termaktub secara qat'i dalam syariat. Tu kena faham betul-betul. Faham makna ya? Jadi kalau ada orang mendakwa mimpi jumpa Nabi ngabar semayang subuh 1 rakaat, tak ada lagi dah semayang sebab dah kenal makrifat ke apa benda ya ke, merepet semua tu. Tu bukan Nabi tu dah. Confirm. Walaupun lah dia describe kat kita sedetail-detail lah, dan katakanlah walaupun apa yang dia cerita tu sama ataupun persis seperti mana yang warid dalam hadis, tapi mesej yang dia bawa bertentangan dengan usul syariat, maka tetap dikira bukan datang daripada Nabi SAW. Kemudian lagi apa dia? Bishrul Hafi kata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil manam. Aku bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala li, baginda berkata kepadaku, wahai Bishr, tadri lima rafa'aka Allahu min baini akranik. Kau tahu tak kenapa Allah Ta'ala memuliakan engkau daripada sekalian sahabat kau? Qultu, jawab aku, la ya Rasulullah, aku tak tahu ya Rasulullah. Nabi ngabarkan apa dia? Bittiba'ika li sunnati. Disebabkan kau kuat memegang sunnahku. Wa khidmatika lis-salihin, dan juga khidmat engkau kepada para salihin. Wa nasihatika li ikhwanik, dan juga keikhlasan kau menasihati saudara-saudara engkau. Wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, dan juga mahabbah ataupun kecintaan kau kepada para sahabatku dan ahli keluargaku. Huwallazi ballaghaka manazilal abrar. Inilah sifat-sifat yang menyampaikan engkau pada kedudukan al-abrar. Banyaklah sebahagian cerita mengenai Bishrul Hafi ni. Dan antara dia punya hikmah dia apa, tuan-tuan, yang kita boleh ambil. Qala Bishr pernah berkata, la yajidu halawatal akhirati rajulun yuhibbu an ya'rifahu an-nas. Seseorang tidak akan mencapai kemanisan hari akhirat, maknanya tak ada rasa rindu kepada hari akhirat, tak ada rasa rindu kepada Allah Ta'ala dan segala-gala yang tertakluk dengan apa yang kita sebutkan tu, selagi mana dalam hati dia masih lagi ada niat supaya dipandang mulia oleh orang ramai. Tu kata Bishrul Hafi. Orang yang masih dalam qalbi dia
nak orang pandang dia, nak rasa diri dia dihormati dengan pangkat, dengan kedudukan jawatan yang dia ada, segala-gala yang dia ada, dia nak dipandang mulia lah maksud kita. Nak dipandang mulia oleh orang, maka dia sesekali tak akan rasa kemanisan, rindu pada hari akhirat. Sebab apa? Qalbi dia masih terikat dengan dunia. Nak dapat kemanisan rindu pada Allah, rindu kepada hari akhirat, kena putus kerat segala pertalian kita dengan dunia. Sehinggalah kita tak ada rasa beban, tak ada rasa sedih dengan apa yang lebih dan kurang daripada dunia kita. Itulah sifat wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah tu tak pernah rasa sedih, berduka cita. Apa sebab? Apa yang melanda pada diri mereka pada sudut dunia. Sebab apa? Segala yang mereka ada pada dunia mereka itu hakikatnya adalah milik Allah. Pinjaman dia berlaku. Sebahagian dari ahli Khurasan dan Al-Jabal. Khurasan kat mana? Khurasan ni kalau kita tengok peta sekarang, dia merangkumi lah negara Iran, ataupun stan lah. Al-Jabal ni saya tak tahu. Gunung apa yang disebutkan oleh penulis ni. Puas saya cari tak jumpa. Sebab kebiasaan, kalau tak silap saya, negara yang stan ni, Afghanistan, Turkistan, apa benda ni, dia dipanggil biladu wara an-nahri. Negara-negara yang di balik sungai. Sungai apa yang disebut kan? Kalau tak silap saya, Sungai Tigris. Sungai Tigris di Iraq ataupun Sungai Furat. Negara-negara di balik sungai. Jabal ni saya tak tahu. Sebahagian dia siapa? Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bistami. Ataupun masyhur di kalangan kita Abu Yazid al-Bustami. Baca dia Bistam, bukan Bustam. Yang masyhur Bustami. Sebenarnya Bistam. Bistam ni dia nisbah kepada kampung Telapak Telapak di negeri Bistam. Bistam ni kat mana? Di Iran. Di Iran. Dia orang Parsi. Kata Imam Qushairi apa dia? Wa kana jadduhu majusiyan aslama. Atuk asalnya majusi. Apa makna majusi? Orang nyembah api. Majusi ni ataupun nama terma dia Zoroaster. Zoroaster makna agama majusi. Menyembah api. Lepas tu atuk dia masuk Islam. Dan dia ni 3 beradik, Adam, Taifur dan juga Ali. Semua ni ahli ibadah berlaku. Tapi yang paling unggul sekali adalah Taifur ni lah, ataupun Abu Yazid al-Bustami. Dia kata apa dia? Su'ila Abu Yazid al-Bustami. Abu Yazid Bustami pernah ditanya, bi ayyi syai'in wajadta hadhil ma'rifah? Apa punca ataupun penyebab kau dapat ketinggian ma'rifat ni? Mana ma'rifat dia kepada Allah ni? Apa sebab Dia kata apa dia? Bi batnin ja'i'in wa badanin 'arin. Dengan perut yang kebuluran. Dia tak istilah lapar. Lapar ni semua rasa lapar. Tapi tak semua rasa kebulu. Sama tak kebulu dengan lapar kan? Sama. Sama sebab tak makan. Lapar biasa. Lapar ni kira yang paling rendah paling tinggi kebulu. Ada lagi tinggi tak? Daripada kebulu. Mencokik makan. Macam kita lah makan kan. Lepas tu naik berikutnya mencokik, lepas tu melahap. Naik lagi tinggi montor darah. Ada dia punya level, ada dia punya maratibul akli, martabat makanan. Tapi kalau lapar tu biasa. Setakat bunyi perut tu lah biasa kan. Kita ni manjo tuan-tuan. Perut bunyi sikit dah lapar lah. Macam mana jadi abid ni? Saya jadi orang soleh. Ada tu pula diguna alasan, Ustaz, acik cucuk insulin kena makan. Ikut makam masing-masing lah. Yang penting kita jaga makan. Tapi yang di sini apa? Bibat min ja'i maknanya perut yang kebuluran. Boleh je kita nak takrifkan lapar, tapi itu terlalu am. Tapi kalau kita baca sirah para arifin, manaqib para wali-wali Allah, bukan setakat lapar, kebulu. Ini kita akan sebut. Pertama perut yang kebuluran, yang kedua badan yang bertelanjang.
Bukan makna bertelanjang tak surat benang. Dia pakai tu ala kadar. Bibadanin arin maknanya badan yang bertelanjang tu maknanya dia berpakaian ala kadarnya. Kalau bertelanjang tu bukan sifat waliullah tu dah. Sebab tak memelihara aurat, tak memelihara aurat maknanya tak memelihara syariat. Kemudian dia kata apa lagi? Wa qila lam yakhruj Abu Yazid minad dunya hatta istadhara al-Quran. Dikatakan sebahagian orang memuji Abu Yazid apa dia? Abu Yazid tak mati sampailah dia menzahirkan ajaran-ajaran Al-Quran. Maknanya Al-Quran tu tampak pada batang tubuh Abu Yazid. Seumpama Nabi SAW dibidalkan oleh Sayyidina Aisyah dalam hadis dari Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dalam Jami' dan juga Syama'il, apa dia? Kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam apa dia? Al-Quran. Adalah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu adalah Quran. Maknanya ajaran Al-Quran, mesej-mesej Al-Quran tampak zahir pada diri Nabi. Begitu juga lah tampak pada Abu Yazid. Kemudian dia kata apa lagi? Ni contoh bagaimana Abu Yazid dapat detect orang tu betul wali ataupun tidak. Cerita ni masyhur tuan. Dia kata apa dia? Suatu hari Abu Yazid pernah berkata, "Qum bina hatta nanzura ila hadzal rajul alladhi qad syahara nafsahu bil wilayah." Marilah kita berangkat pergi jumpa seorang lelaki yang mendakwa diri dia ni wali. Zaman dia dah ada dah orang mendakwa jadi wali. Ni kan pula zaman kita. Zaman kita lagi ramai. Orang tak dakwa pun kita boleh dakwa orang tu ni wali. Tak percaya tengoklah ramai orang ngabarkan apa dia. Apa makna wali? Wali ni biasa kita tengok orang gila. Domam gitu dan. Lekeh bonalah wali Allah semua gila belaka. Sependa roput, kangkang dekat tengah jalan tu wali tu. Kata, la ilaha illallah, apa bondo orang-orang tak jaga syariat tuan. Tak semayang, apa lagi? Kita pun tak tahu taharah dia macam mana. Tu zahir tu dah menunjukkan dia tak menjaga syariat. Sebab tu acap kali kita mengabarkan apa dia, orang gila bukan waliullah. Orang gila bukan waliullah. Allah Ta'ala tak akan melantik wali dari kalangan orang yang tak siuman. Perbahasan ni panjang lah, tapi kita simpulkan begitu, orang gila bukan wali. Walaupun kita kata orang gila ni dia calon ahli syurga sebab apa? Dia tak ada taklif. Itu ya. Dia tak ada taklif, tak ada dosa pahala. Jalan dia shortcut lah pergi syurga. Tapi nak ngabar dia wali, itu borek tuduhan tu. Sebab wali dia ada sifat dan kriteria yang mesti terpenuhi. Sebab tu kalau ada orang ngabarkan, kita tengok orang ni orang gila. Tak semayang, tak ada syariatnya orang. Lepas tu ada orang dakwa dia ni wali Allah, tu bukan wali Allah. Ini salah satu Abu Yazid Bustami cerita, dia kata apa dia? Wa kana rajulan maqsudan masyhuran bizuhdi. Lelaki tersebut masyhur di kalangan masyarakat orang yang zuhud. Orang soleh apa semua. Famadaina, dan perawi cerita ni pun yang bersama dengan Abu Yazid pun sama-samalah pergi tengok orang tu. Falamma kharaja min baitihi wa dakhala al-masjid. Tak kalau orang tu keluar daripada rumah dia masuk masjid, rama bi buzaqihi tujahal qiblah. Dia meludah menghadap kiblat. Ludah kosong ke? Ludah dengan kahak tu disebut rama bi buzaqihi. Maknanya dia meludah dengan kahak tijahil qiblah, menghadap kiblat. Fansarafa Abu Yazid wa lam yusallim alaih. Abu Yazid bila dia nampak kelaku orang macam ni, yang didakwa wali, zuhud apa semua ni, dia terus belah, dia tak ada bagi salam kat orang tu. Sebab apa? Torang-torang dia bukan wali. Waqala, Abu Yazid kata apa dia? Hadza ghairu ma'munin ala adabin min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa kaifa yakunu ma'munan ala ma yadda'i. Orang ni yang didakwa orang soleh apa benda pun semua ni, dia sendiri pun tak memelihara adab Nabi SAW. Bagaimana pula kita nak boleh pelihara diri kita dengan orang macam ni kata. Sebab apa tuan? Kalau kita baca dalam sebahagian hadis, Nabi SAW ajar bila semayang, ini sedikit faedah. Kalau seseorang dia katakanlah dia sakit tokak kau, dia batuk berkahak ke apa benda kau, dia nak lopeh dengan kahak dia.
Nabi ngubah, jangan dia ludah menghadap kiblat. Dia menunjukkan kurang adab dengan Allah Ta'ala. Bukan kita ngabarkan Allah Ta'ala duduk depan tu. Tak. Dia sedang menghadap Allah Ta'ala secara maknawi. Ataupun menghadap ganjaran Allah Ta'ala. Ikut takwilan sebahagian. Maka bila meludah menghadap kiblat, menunjukkan tidak ada adab kepada Allah Ta'ala. Jadi nak ludah macam mana? Pertama, ludah bola kiri. Ni kalau kosong lah. Tapi jangan dibuat. Dia ludah belah kiri ni, kalau siapa pergi masjid belah-belah India ke apa benda, biasa kalau kawasan imam tu dia ada lubang. Lubang, maknanya lubang tu dia nampaklah kat luar tu kan. Jadi kalau nak meludah, dia ludah kat menghalu lubang tu. Tapi Malaysia tak ada. Tapi jangan dia buat. Tapi sebahagian adab Nabi ajar ludah bahagian kiri. Atau yang kedua, ludah di bawah kaki dan dia pijak. Kahat najis tak? Soalan. Kahat najis tak? Ya kah? Ya kah? Boleh tolan. Sonang dia punya dalil akal dia pakai. Betul lah tu. Kan? Kahat bukan najis. Cuma dia kotoran. Kotoran tak lazim kita faham benda tu mesti najis tak. Macam air mani lah. Air mani kotoran. Tapi najis tak? Tak najis. Sama juga dengan kahak. Jadi kahak dia bukan najis. Tapi janganlah kita buat cara yang kedua tu pula. Marah siap ni. Ni ludah kapet masjid. Satu hal nak kena tukar semua. Nak kena panggil orang. Nak kena vacuum benda semua kan. Marah siap ni. Cara yang ketiga apa dia? Kok dah tahu awak tu batuk berkahak, bawa lah tisu ataupun sapu tangan. Buka sapu tangan, buang, masuk dalam. Tu cara tu lebih afdal. Walaupun Nabi ajar cara pertama kedua tu, tapi janganlah kita buat. Tak kena uruf kita pandang benda tu tak elok. Kok dah tahu awak tu batuk berkahak, tak boleh kontrol punya orang, standby lah tisu ataupun sapu tangan siap-siap. Tu ludah kat situ tangan kiri. Tu so. Apa? Bawa apa? Tin. Nak bawa macam mana? Solid dekat apa kau? Dekat tali pinggang haji kau. Tali pinggang orang pergi haji tu buat tip Tapi tak boleh lebih 30 gerakan pula. Tu kan jaga. Kita dengan tin kan nak gabur dah apa lama. Nak apa kali gorak lah kan. Bawa sapu tangan je lah kan. Orang asli tu diludah apa? Diludah ni kan. Apa? Sirih dalam tin tu. Kita lagi handal buat kahak. Dan orang tengok apalah orang ni bawa apa tin FNN semayang jemaah ni kan. Jadi itu contoh bagaimana Abu Yazid Al-Bustami menilai orang tu wali ataupun tidak. Tengok dia jaga adab macam mana. Jaga adab dan cara mengamalkan sunnah. Kok dia tak amalkan sunnah, tak ada adab tu bukan wali tu. Senang je. Tak payah takut ada. Kok memang nampak orang tu tak semayang punya orang bukan wali. Simple as that. Kecuali satu kes je. Dia jazbah. Ataupun dia fana. Dia tak sedar diri. Dia tak sedar diri. Hukum dia sama dengan orang tak berakal. Macam orang pitam lah. Orang pitam. Kalau dia pitam sepanjang waktu solat tu. Tak sedar-sedar. Dah habis waktu solat baru dia tersedar. Macam mana? Nak kena qada lah. Itu berlaku khilaf ulama pula. Sebahagian mengabarkan tak wajib. Sebahagian besar mengabarkan wajib dia qada. Itu perbahasan lain. Tapi kalau dah meludah menghadap kiblat ni bukan fana tu. Itu memang tak ada adab. Itu saya mengabarkan orang gila. Tu yang saya cerita kemarin tu. Di seorang ni tuan-tuan jangan diikut. Orang kita ni dia mudah mengikut apa yang jadi kat seorang.
sikit-sikit terpengaruh dengan budaya luar. Ni masalah orang kita. Mak cakap lah. Benda ni fakta. Macam yang berlaku kat sebuah orang, tuan-tuan. Kebanyakan yang kita tengok, kebanyakan yang duk kecoh-kecoh tu orang jahil. Macam yang pakai apa, kain plekat ni kan. Tak pakai baju. Lepas tu masuk masjid. Duduk atas mimbar. Sokok. Mau sambung-sambung. Kita sekali tarik. Kan kita lah kan. Kita tu kan. Macam ada pengalaman ustaznya. Tapi bibi tak ada hitam tu. Contoh, kan. Kita adat orang yang sokok, dia tarik. Dia macam ni lah. Tak sampai isap, tak sampai apa menoran ke apa benda macam ni lah. Lepas tu dah habis tu kan, dia bagi lagi. Ini tak ada adab. Ini bukan wali. Walaupun kiai-kiai tu ada yang tak menuris dengan orang, dia ngabarkan wali. Apa sebab? Oh, dia ni cucu Habib tu, Habibnya. Habib yang soleh tu atuk bukan dia. Nah, tu kena faham tu tuan. Kita pasal dengan iman tak dapat diwarisi. Sama juga dengan kesolehan. Mungkin abah soleh, anak tak soleh. Atau anak soleh, abah tak soleh. Tu biasa. Sama juga macam kesnya. Mungkin dia Habib, apa dia Sayyid contohnya. Keturunan Nabi ke apa benda. Tapi dia bukan wali. Apa wali masuk masjid isok okok. Tak ada adab. Apa sebab tak ditogah orang tu kan? Sebab dia dah ada grup. Tuan-tuan, itu yang kita tak nak berlaku dalam negara kita. Kalau ada ajaran sosek, sebelum dia merebak barah, kena copek-copek, cantas. Bila dah ada grup, bila jemaah makin membesar, dia boleh naik kepada peringkat atasan. Dia rapat dengan tokoh ni, VIP ni, VVIP tu, VVIP ni. Besok kerja lagi susah. Lepas tu kalau ada ajaran sosek, yang baru mula-mula nak naik, torih lapor. Jangan takut ni dah. Kita buat kerja ni jihad. Jihad akidah. Kalau kita tak ni, besok dia akan makin merebak. Boleh tak boleh buat apa, jadi jangan seorang dah. Nak buat macam mana, dah masyhur. Dah ada grup, dah ada jemaah, dah ada geng. Tu pasal ramai orang pergi minta air tawar ke air doa ke benda ke orang gila. Orang cakap lah. Minta air tawar pada orang gila, tak menurih betul. La ilaha illallah. Rosah. Tu hati-hati tuan. Wali Allah, orang yang menjaga syariat, dan dia akan menjaga betul-betul syariat ni. Tak lepas daripada syariat tu ya. Pedulilah orang khabar ni, orang kulit ke, orang fiqah ke apa. Itulah pakaian ni. Syariat tu pakaian zahir. Kok tak berpakaian apa hukum ni? Bogel lah. Faham makna ibarat ni? Jadi orang yang soleh, wali yang sebenar-benar berpegang kepada syariat. Azan. Azan dulu insyaAllah. Tu kita habis. Ayo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Jadi tanda yang paling mudah kita dapat mengenal orang tu wali ataupun soleh, tengok pada syariat dia. Kalau tak ada, dia bukan wali. Simple as that. Hakikat kita tak tahulah, mungkin ada lah kan. Dia memang wali ataupun soleh, tapi zahir. Lepas tu kaedah dia apa dia? Nahkum bil zawahir wallahu yatawallas sarair. Kami hanya menghukum pada yang zahir, akan tetapi Allah jualah yang menentukan batin dia, hakikat dia yang sebenar-benar. Dan kata Yazid Bustami lagi apa dia? Lau nazartum ila rajulin u'tiya minal karamati hatta tarabba'a fil hawa. Kalau kalian melihat ada seorang lelaki yang diberi keramat, hingga kan dia dapat duduk bersilo atas udara. Tarabba'a fil hawa. Maknanya dia boleh terapung, duduk bersilo atas, sampai duduk bersilo atas udara. Fala taghtarru bihi. Janganlah kalian tertipu dengan benda tu. Jangan tertipu dengan dia. Hatta tanzuru kaifa tajidunahu indal amri wan nahi. Sehinggalah kalian dapat menilik dan mengetahui bagaimana sikap dia dalam suruh dan tegah. Maknanya dalam perkara syariat. Dalam suruhan Allah, apa dia punya prinsip? Larangan Allah, apa dia buat? Dia jauh ke dia dokek? Wa hifzil hudud. Adakah dia menjaga ke tidak batas syariat? Wa ada syariah. Dan adakah dia melaksanakan syariat? Semayang ke tidak punya orang? Puasa ke tidak punya orang? Itu contoh. Nak Yazid Bustami cakap. Jadi kalau dia tidak bersyariat, maka dia tidak dikira sebagai seorang solehin. Mana lagi siapa? Abu Hafs Al-Haddad An-Nisaburi, Ahmad bin Khadrawi Al-Balkhi, Sahal bin Abdullah At-Tustari, Yusuf bin Husain Ar-Razi, Abu Bakar bin Tahi Al-Abhari, Ali bin Sahal bin Ali bin Al-Azhar Al-Asfahani, Ali bin Muhammad Al-Barizi, Abu Bakar Kanani Ad-Dinauri, Abu Muhammad bin Al-Hasan bin Muhammad Ar-Rahani, Al-Abbas bin Al-Fadl bin Kutaybah bin Mansur Ad-Dinauri, Kahmas bin Ali Al-Hamadani dan Hasan bin Ali bin Yazdaniyar radhiyallahu ta'ala anhum. Adapun bab yang ketiga tu nanti kita sambung nanti insyaAllah. 8.30 dah. Masa dah time. Jadi hari ni dapatlah kita dengar sedikit sebanyak mengenai manakib rijal-rijal ni tuan-tuan. Kok baca nama yo kita tak tahu cerita. Kita akan dakwa penulis ni dakwa yalah. Kan? Tokoh sufi, apa bukti dia sufi, apa bukti dia soleh. Jadi kita baca sedikit. Kok nak baca satu persatu tuan-tuan. Sampai puasa pun tak habis. Jadi kita ambil yang matan je. Cukup tu. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Saya mohon ampun maaf jika kalau ada keterlanjuran kata, tergores hati, terkasar bahasa, apa terlebih tu kurang sampai sini, mohon dimaafkan dan mohon dihalalkan. Panjang umur, murah joki kita jumpa lagi. Yaqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'a wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله.